kurma yang diperah. Dan ada hadis Nabi SAW jelas mengatakan bahawa hadis sahih tidak boleh campur percampuran antara kurma dan kismis itu tidak boleh. Haram hukumnya. Sebab apa? Sebab dia membentuk alkohol. Tapi bagaimana kalau dia tak bentuk alkohol? Maka itu disebut sebagai nabis, ya. Maka di sini bersalahan pada para ulama dan ada ulama menggunakannya, ada sahabat menggunakan, ada orang soleh yang menggunakannya. Baik, kita berhentikan itu saja dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita memahami satu konsep vibration tadi ini, bagi nak sebutkan bahawa semua di dalam tumbuh-tumbuhan ini dia ada gelombang. Dia ada gelombang. Dia ada vibration. Ada frekuensi. Untuk mudah dulu. Bagi tunjukkan dulu pada bunga. Kita ambil bunga ros. Bunga mawar. Sekuntum mawar merah. Jadi bunga ros ini dia mempunyai satu frekuensi. Dan frekuensi ini digunakan khususnya untuk gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia ini ada 5. Gelombang yang paling bawah 0,5 Hz hingga 4 Hz itu dipanggil delta frekuensi. Tapi sebenarnya betulkah gelombang otak manusia itu 5? Sebenarnya 7. Sama seperti gelombang di lautan. Dia ada 7. Ada 2 lagi yang kita nak mempelajarinya. Nanti insya-Allah akan diajar dalam kuliah-kuliah yang kita adakan. Sepanjang bulan Ramadan ini ya banyak masa kita boleh bagi kuliah. Banyak kita boleh mempelajari ilmu tentang ilmu perubatan ini. Subhanallah. Jadi frekuensi ini digunakan. Ambil saya contoh ya. Iaitu kita ada wave. Apa tu wave? Wave ialah gelombang. Gelombang daripada apa? Daripada bunga. Bunga apa? Bunga ros. Bunga mawar. Jadi apabila wave ini telah digunakan secara tradisional oleh orang dulu. Mungkin kita tak sedar ya, ada orang kata mandi bunga. Kalau di Indonesia itu mandi kembang. Mandi bunga. Ya boleh jadi kita selalu fahamnya mandi bunga itu selalu benda yang mistik lah. Satu benda yang akan orang kata boleh cepat jodoh sebagainya, itu bukan. Kita bukan ke situ. Tetapi bunga mempunyai frekuensi. Bunga mempunyai gelombang. Jadi oleh sebab itu kalau bunga ros kita ambil letak ke dalam air. Kemudian kita letakkan di bawah cahaya matahari, dia akan mengeluarkan gelombang. Jadi gelombang itu ditangkap. Lalu kita ambil dia punya air tersebut, maka itu yang kita gunakan untuk mata. Maka daripada secara tradisional, bunga ros ini, dia mempercepatkan persalinan. Wave kita tu. Kalau ada ibu-ibu nak bersalin, susah, ataupun kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan anak yang songsang. Anak songsang. Betul kan? Anak yang tak betul kedudukannya, ya, yang sepatutnya mestilah kepala di bawah, kaki di atas, adik kaki di bawah, kepala di atas. Jadi susah nak keluar. Bagaimana kita nak membalikkan semulanya secara alami? Itu dia kita gunakan bunga ros, air bunga ros. Air bunga ros itu yang kita titiskan, itu kita namakan wave. Itu yang kita gunakan wave. Yang kedua, wave itu juga ada hubungan dengan otak. Anak-anak yang epilepsi, ayan. Anak-anak yang epilepsi, kenapa bila kita dekat mata tu dia berkesan pada otak? Ini semua ada, kalau kita kaji ya, bahawa Nabi SAW ada menyatakan bahawa kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, dia adalah penyakit ain, penyakit mata. Jadi kita kena boleh faham penyakit yang merebak melalui pancaran mata itu lebih cepat. Jadi oleh sebab itu kalau kita nak gunakan untuk cepat, untuk mengarus listrikkan kepada arus listrik otak yang dikenali sebagai medan elektromagnetik, maka gunalah daripada mata. Kita gunakan air daripada bunga mawar. Baik. Itu kita semua faham. Kita faham bahawa bunga mempunyai frekuensi. Selalunya orang sebut sebagai aromaterapi. Bagaimana dengan herba-herba yang lain? Ya, herba-herba yang lain juga mempunyai frekuensi. Cumanya kalau kita tengok, ada beberapa petunjuk, ada beberapa herba atau buah-buah yang mempunyai bau yang kuat. Misalnya buah quinine, itu mempunyai frekuensi yang tinggi. Sama kalau kita belajar tentang batu ya. Kalau kita ambil satu batu cincin.
Kalau batu cincin itu kita suluh dia dengan lampu, dia boleh tembuslah cahayanya. Nampak lampu di belakang batu tersebut. Itu menunjukkan kadar atomnya yang tinggi. Atomiknya itu tinggi. Kalau kita compare dengan satu batu yang bila kita suluhkan dia dengan lampu, tetapi tak nampak lampu tersebut, dia menunjukkan kadar atom yang rendah. Jadi begitulah juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang ada bau, ya itu mempunyai kadar frekuensi tinggi. Tetapi ada yang tidak ada bau. Kalau dia tidak ada bau, bagaimana kita nak tahu dia punya frekuensinya? Inilah yang kita boleh lihat daripada rasa, kita boleh tengok pada warna. Kerana warna, rasa itu dipanggil doctrine of signature. Doctrine of signature ini tanda-tanda tentang dirinya, bahasa pada tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, jadi dengan sejumlah pengetahuan kita, maka kita cuba melihat ada berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di rantau ini, di Asia Tenggara ini khususnya, yang mempunyai perawatan yang sampai kepada teras sel. Ini penting. Jadi bagi garis bawah, teras sel, iaitu satu unit yang paling kecil sel. Di dalamnya ada teras. Orang panggil mitokondria. Jadi oleh sebab itulah maka kita kena lihat di mana ya sesuatu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai keupayaan sampai ke teras sel ini. Pertama, kita kena lihat bahawa sebagaimana Allah menyebut kepada jemaah jin, jemaah manusia, kalau kamu upaya, kamu boleh tembus langit dan bumi. Kamu tak akan boleh tembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak tembus sampai ke teras sel ini, kita tak boleh buat kecuali dengan kekuatan. Satu, kekuatan. Jadi kekuatan ini kita selalu baca dalam hadis, ya Allah itu suka pada mukmin yang kuat. Ya Allah lebih suka mukmin yang kuat. Ya, kuat itu bukan kuat fizik saja, tapi kekuatan, idea, ilmu, kekuatan pemikirannya boleh menembusi ke situ. Maka akhirnya terciptalah kapal angkasa, di mana penerokaan kepada angkasa lepas seperti NASA ya yang telah